ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل
بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. خص بصدع المثاني وحوال الظلماني خص بصدع المثاني وحوال الظلماني ملكوت في خلق ثاني وعليه أنزل من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر وادخر آل المضار به على كل ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله.
Ya hana Nabi Muhammad Dalikan fadlu minallah Zahara dinul muayyad Biduhurin Nabi Ahmad Ya hana Nabi Muhammad Dalikan fadlu minallah
Oh, doktor dekat rumah ke? Ya. Okay, Bismillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Jadi kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah. Jadi yang dihormati pada malam ini adalah Dr. Raudatul Firdaus Fatah Yasin selaku panel penceramah kita pada malam ini, pengarah, timbalan pengarah dan staf Pusat Islam Museum, ahli Kelab Wardah, mahasiswi daripada siswi adik-beradik Pusat Islam ABPI dan juga para penonton yang berada di Facebook Live pada malam ini. InsyaAllah. Jadi sekalung penghargaan kepada Dr. Raudatul Firdaus atas kesediaan bersama kami pada malam ini. Yang sebenarnya program ini dianjurkan oleh Pusat Islam Museum dengan kerjasama daripada Kelab Wardah, siswi ABPI yang terdiri daripada Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia, Sekretariat Rakan Siswa Yadim dan juga Sekretariat Pusat Islam Museum. Tapi secara pendeknya adalah inilah siswi ABPI, adik-beradik Pusat Islam. Dan buat para penonton, diingatkan untuk isi link borang kehadiran di ruangan chat di Facebook Live tu untuk MyTrans bagi staff USIM dan juga E-Tulabiah bagi pelajar USIM. Jika ada soalan, boleh terus tanya di ruangan chat. Mungkin ada yang nak tanya soalan kan kepada Ustazah. Jadi boleh terus tulis di ruangan chat dan kita akan bacakan dan kita akan raikan soalan bila ada masa, insyaAllah. Jadi saya teruskan lagi, insyaAllah. Maka kita, tak kenal maka tak cinta. Jadi moleklah kiranya kalau saya kenalkan Ustazah kita pada malam ini ataupun Dr. Raudatul pada malam ini. Jadi doktor merupakan graduan daripada Universiti Al-Azhar dalam bidang Usuluddin Tafsir dan beliau juga mempunyai master dalam bidang Usuluddin dan juga Quran Sunnah. Dan pada tahun 2012, doktor berjaya memperoleh PhD dalam bidang Quran Sunnah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Jadi di samping aktif dalam bidang penerbitan dan penyelidikan, doktor juga bertugas sebagai penolong profesor di Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan bukan itu saja, banyak lagi. Beliau juga merupakan timbalan pengarah Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Pusat Islamisasi Sentris UIAM sejak daripada 2016 hingga sekarang. Jadi Masya Allah, panel kita pada malam ini memang sangat, orang kata memang dijemput khas buat para penonton dan sangat rugilah kalau masing-masing tidak mencatat sebab tu doktor sedang melakukan perkongsian dan tidak mengambil input lah apa yang doktor bagi. Jadi pada malam ini, insyaAllah kita akan sama-sama merungkai intipati yang terdapat dalam sebuah buku yang bertajuk As-Sa'yu ila Husnil Khatimah li Ummati Muhammad, ataupun jika diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah usaha untuk mencapai Husnul Khatimah, iaitu pengakhiran yang baik bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya malam ini, buku ni akan dikupas sendiri oleh penulisnya, iaitu Dr. Raudatul sendiri. Jadi, dan tambah menarik, saya ada baca jugalah buku ni sikit-sikit. Menarik buku ni kerana ia menjelaskan dan cuba mengajarkan kita bagaimana para pembaca ni bagaimana cara untuk menggapai pengakhiran yang baik ataupun husnul khatimah sesuai dengan peredaran zaman dan cabaran yang kita hadapi pada masa ini. Contoh macam sekarang kan, sebenarnya antara cabaran saya rasa adalah kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi dan boleh kata teknologi ni boleh buatkan kita terbuat dosa tanpa kita sedar. Kita tak sedar. Itu saya rasa itu antara cabaran lah pada waktu COVID lagi. Sebab kita sentiasa kan dengan teknologi, dengan handphone setiap masa. Jadi insyaAllah. Jadi saya rasa sidang penonton mesti dah tak sabar nak dengar perkongsian daripada doktor pada malam ni. Sebab saya pun tak sabar. Saya macam ternanti-nanti bilalah nak malam ni sebab nak dengar apa lagi sebenarnya intipati yang doktor nak bawakan pada malam ni. Masya Allah. Jadi maka dengan itu saya mempersilakan doktor untuk mengupas intisari utama yang sebenarnya doktor cuba untuk sampaikan dalam usaha untuk mencapai husnul khatimah bagi umat Nabi Muhammad. Jadi dengan segala
Ni dipersilakan Doktor. Ya, terima kasih banyak kepada Ukhti Nur Sabrina Syahrul daripada Pusat Islam Universiti Sains Islam Malaysia. Yang dihormati Dr. Fatimah selaku Timbalan Pengarah Pusat Islam USIM, penganjur Pusat Islam USIM, Kelab Wardah, siswi ABPI, adik-beradik Pusat Islam, Assalamualaikum, beserta juga para penonton, para pendengar di kalangan para pensyarah, para students, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, kakak-kakak dan anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tamanya sukalah Ustazah merafakkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat dan kurniaan yang tidak terkira ya nilainya. Pada malam ini kita ditakdirkan untuk bersama-sama bersua muka melalui alam maya dalam satu proses pencarian ilmu melalui bedah buku yang seperti telah disebutkan oleh Ukhti Nur Sabrina sebentar tadi, dinyatakan tajuknya iaitu satu ikhtiar, satu usaha, as-sa'yu ila husnul khatimah. Bagaimana kita ini berusaha untuk mencapai husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik yang merupakan impian bagi setiap orang Islam dan orang yang beriman. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, sama-sama kita mulakan ya bedah buku ataupun perkongsian ilmiah kita melalui sharing screen yang Ustazah buat ni. Kita akan tengok sama-sama daripada halaman yang paling awal sekali. Ni selepas cover lah ni ya. Cover dah ada kat poster. Jadi Ustazah tak letak lah sekali lagi, Ustazah tak display sekali lagi. Ustazah tunjukkan muka surat yang pertama. InsyaAllah kita akan baca sama-sama nokta poin-poin yang terpenting. Walaupun dalam bahasa Arab ni jangan terus rasa putus asa ya. Alamak, bahasa Arab macam mana ni? Jangan risau, jangan bimbang. InsyaAllah sebenarnya bahasa Arab itu sangat dekat dengan hati kita, sangat hampir dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya dalam doa-doa harian kita, dalam Al-Quran, solat yang kita baca, kita sebenarnya sangat dekat dengan bahasa Arab. Jadi perlu dibina confidence, rasa rasa yakinlah insya-Allah dengan malam ini ya, dengan bedah buku kita pada malam ini kita sama-sama berusaha untuk sama-sama cuba memahami apa yang dinukilkan di sini oleh 3 orang penulis, bukan seorang ya sebenarnya, 3 orang penulis, dan yang pertamanya ialah Dr. Sofiah Samsudin yang merupakan senior ustazah di Jabatan Quran dan Sunnah UIAM. Dan beliau juga adalah seperti seorang kakak, seperti seorang ibu kadang-kadang, Masya Allah. Dan Ustazah selaku penulis kedua, serta yang ketiga ialah Ustaz Mior Ahmad Fitri bin Mior Syahridan yang merupakan graduan daripada Universiti Al-Azhar Mesir dan juga sedang membuat mastersnya di bidang Quran Sunnah di UIAM. Seorang ustaz muda yang berbakat, insya-Allah. Jadi kalau nak jemput next time, sekali lagi boleh try jemput pula Ustaz Mior insyaAllah ya, kalau Dr. Sofiah tak available. Okay, jadi kita tengok sama-sama, kita telusuri, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Buku ini sebenarnya buku infak percuma, free of charge, tiada bayaran yang dikenakan bagi sesiapa yang ingin memilikinya. Jadi insyaAllah bagi yang berminat, kalau nak yang bahasa Arab boleh tulis email di chat kolom Facebook. Ya, kalau ramai Ustazah terpaksa serah pada sekretariat lah, boleh untuk di-send di email kepada semua, dan kalau tak ramai insyaAllah Ustazah cuba send sendiri. Dan untuk bahasa Arab ni ada nuskhah yang asli yang belum bertanda, bernota. Di dalam nuskhah yang Ustazah sharekan ni ada notanya supaya kita dapat mempermudahkan lagi proses kefahaman kita dan ingatan kita tentang flow cara penulisan buku ini daripada awal hingga akhirnya. Jadi Ustazah ada garis-garis lah, boleh nampak macam ni. Kalau nak yang edisi ni boleh tulis, nak edisi bernota. Kalau nak yang original Arab bersih putih tanpa apa-apa garisan dan contengan, boleh sebut juga nak yang original tanpa apa-apa nukilan di sini, tanpa apa-apa catatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya kita tengok ringkasan buku ini. Kalau kita tengok husnul khatimah daripada perkataan bahasa Arab sebenarnya, tetapi sudah pun diguna pakai oleh orang Melayu kita dan juga semua bangsa yang ada di Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia yang beriman dan beragama Islam, kita menggunakan term yang sama, istilah yang sama,
iaitu husnul khatimah. Jadi dia adalah satu istilah Islami, satu term yang Islami kerana dia menunjukkan kepada penghujung hayat seorang manusia di dunia ini. Dan dia juga menggambarkan bagaimanakah untuk berhasil memperolehi penghujung yang baik. Sebab itu disebut sebagai husn, hasan, lawan dia ialah su, buruk. Makna manusia ini yang akan mati akan dikategorikan kepada dua kategori. Mereka yang mati berpenghujung hayatnya dengan penghujung yang baik iaitu husnul khatimah, dan mereka yang pada hujung hayatnya berakhir dengan penghujung yang buruk iaitu su'ul khatimah. Jadi kitab ini akan cuba memberikan kefahaman apakah yang dimaksudkan dengan husnul khatimah dengan membentangkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang daripada Nabi SAW, dan kita akan cuba menganalisis secara ilmiah bagaimana supaya kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman dapat memperolehi husnul khatimah. Mengapa husnul khatimah begitu penting? Kerana ia adalah satu transisi daripada alam dunia yang fana ini, alam dunia yang sementara ini, ke alam barzakh yang kita tidak tahu berapa tempoh lamanya di sana kelak sebelum kita berakhir di alam akhirat selepas hari kiamat. Jadi alam yang di akhirat itu teramat panjang perjalanannya jika dibandingkan dengan hayat kita di dunia ini, dan penentu kepada sukses ataupun kejayaan hayat di dunia ini sebelum kita berpindah ke alam barzakh ialah tanda pada akhir hayat kita, sama ada kita berakhir dengan husnul khatimah ataupun sebaliknya. Sebab itu kita semua sentiasa mengejar, mengharapkan dan berusaha agar kita semua dapat berakhir dengan husnul khatimah. Jadi tajuk ini sebenarnya bukanlah untuk kategori warga emas sahaja yang sudah tahu berada di hujung usia. Kita sebut mereka di hujung usia kan. Tetapi sebenarnya ia adalah untuk semua orang Islam, semua orang yang beriman, kerana kita pun tidak tahu bilakah penghujung hayat kita. Seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini dalam kehidupan dunia ini adalah fana. Bukan sahaja manusia, tetapi segala-gala yang ada di sekitar kita. Tidak pernah ada satu pun item yang berada di hadapan mata kita ini kekal dan tidak mati. Tidak. Meskipun benda itu kelihatan tidak hidup, ya, seperti batu contohnya. Adakah dia akan kekal begitu selama-lamanya? Tentu ada perubahan yang berlaku pada diri batu itu sendiri. Kadang-kadang dia pecah berkecai, kadang-kadang dia kemik melekuk, dan kadang-kadang dia jatuh daripada tempat yang tinggi lalu hilang entah ke mana kan. Jadi itu semua adalah tanda-tanda fana. Bahkan besi yang paling kuat, kalau kita tengok kapal terbang dibina dengan bahan-bahan yang paling kuat sekali, ya, untuk dia terbang di angkasa sana, adakah dia selama-lamanya gagah perkasa seperti itu? Tidak, akan tiba juga ajalnya. Dan baru-baru ini kita pun dikejutkan dengan kehilangan kapal selam yang sangat kuat. Kapal selam lagi kuat lagi daripada kapal terbang di Indonesia kan, dan sampai sekarang belum lagi ditemui. Bermakna kapal selam yang hebat dan kuat itu pun fana. Itu yang dimaksudkan dengan tidak kekal, sementara. Dan yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala Dzul Jalali wal Ikram. Jadi ini suatu ingatan pada diri kita, walaupun nampak masih muda, sihat, ya, macam Ustazah dah tak berapa muda dah. Tapi yang mungkin ada yang menonton ni masih muda, segar lagi, rasa perkasa lagi kan, rasa awal 20-an contohnya, janganlah kita sangka bahawa perjalanan kita masih panjang, kerana sesungguhnya kita tidak tahu adakah panjang, adakah pendek. Jadi kita kena setting, kita kena letakkan dalam minda kita bahawa kita perlu untuk beroleh husnul khatimah. Ya, wajib bagi kita berusaha agar dapat memperolehi husnul khatimah bila-bila masa jua. InsyaAllah kita on standby mood. Jadi setiap yang hidup itu akan mati. Disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Anbiya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup itu, ya, sebab yang hidup itu ada jiwa, jiwa itu akan merasai kematian. Dan wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan uji kalian. Allah sebut sendiri dalam Al-Quran. Maknanya Allah akan menguji kita sekalian manusia dengan ujian kebaikan, dengan ujian keburukan sebagai suatu fitnah. Fitnah di sini bermaksud ujian, ya, exam, imtihan. Wa ilaina turja'un, dan akhirnya kepada kami kalian akan kembali.
Jadi bermakna setelah kita melalui ujian-ujian ini, kita akan kembali kepada Allah SWT. Di situ kita akan melihat apakah penilaian Allah terhadap ujian yang telah diberikan kepada kita. Jadi penghujung, ya, nihayah ni bermakna penghujung. Kehidupan manusia itu akan berada di atas dua jalan, sabilain, tidak ada yang ketiga. Sama ada dia akan menemui kematian dalam keadaan baik ataupun sebaliknya. Sekiranya datang ajal dia dan dia mempunyai amal saleh, dia melakukan amal saleh, maka kematiannya itu akan diiktibarkan, dianggap sebagai kematian di atas jalan yang husnul khatimah. Tetapi sekiranya hayatnya itu, kehidupan itu tidak pernah beriltizam dengan apa yang Allah perintahkan, bahkan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke akhir hayatnya dan dia pergi, maka dianggap sebagai berada di jalan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu sebagai mukaddimahnya. Sebelum kita akan pergi pula kepada pengertian husnul khatimah di zaman yang penuh cabaran. Asal tajuk buku ni sebenarnya nak diberi nama sebagai mengejar husnul khatimah di zaman yang penuh cabaran, ya. As-sa'yu ila husnil khatimah fi asril ulimah. Asalnya begitu. Tetapi kemudian diubah dan diedit dan kita tukar kepada Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa lebih hampir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan nama itu, insya-Allah. Itulah niat kami semua sebagai para penulisnya. Mudah-mudahan usaha ini usaha yang diredai Allah dan mendekatkan para penulis serta para pembaca ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beroleh syafaatnya di akhirat kelak. Jadi kita melihat sekarang ini pengertian husnul khatimah di zaman yang penuh cabaran. Iaitu apabila mana an yuwaffaqal 'abda, apabila seorang hamba itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala qabla mautihi, sebelum kematiannya, lil kaffi amma yaqdibur rabb, dan di mana seorang hamba itu akan diberikan taufik supaya dia dapat menahan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok di sini rupa-rupanya kekuatan kita melawan nafsu syahwat dan menjauhi dosa-dosa sebenarnya adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Kerana manusia pada hakikatnya adalah sangat dhaif, sangat faqir, sangat lemah, sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah, ya, kita sentiasa mengingatkan diri kita bahawa kita perlukan pertolongan Allah supaya kita mampu untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara yang dimungkari oleh Allah. Kerana perkara-perkara ini sebenarnya selari dengan nafsu syahwat manusia. Manusia ini diberi bekalan dengan nafsu syahwat, dan syahwat itu sentiasa selari dengan sebahagian daripada fitrah manusia. Kita tak boleh nafikan, ya. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Jadi macam mana kita nak kawal nafsu syahwat kita yang juga dibumbui dan dibajai oleh bisikan-bisikan syaitan? Rupa-rupanya dengan taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga manusia ini juga husnul khatimah bagaimana? Wa taubah minaz zunubi wal ma'asi. Ketika hujung hayatnya dia dapat bertaubat, ya, tentulah nak dapat taubat ni dia dah mula daripada awal hayat, ya. Wa taubah minaz zunub, dia bertaubat daripada segala dosa dan segala maksiat. Wal iqbali ala ta'at wa a'malil khair, dan juga dia mampu untuk sentiasa melakukan perkara-perkara yang mentaati Allah SWT dan juga melakukan amal saleh yang baiknya, sebab itu pun sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Ya, kalau difikirkan dengan syahwat manusia ni, kadang-kadang manusia rasa sayang pada harta. Zuyina linasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Di antara kategori syahwat manusia itu ialah harta, sukakan harta. Tetapi bagaimana kita dapat mengorbankan perasaan cinta dan suka kita pada harta untuk kita sedekahkan pada orang, untuk kita berikan zakat, untuk kita nafkahkan, untuk kita berikan hadiah? Bukankah itu memerlukan suatu usaha dan suatu jihad pada diri kita? Rupa-rupanya dengan mengharapkan kekuatan diri sendiri, kita tidak akan mampu, melainkan ianya daripada taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka yang diberikan taufik seperti ini, ya, yang saya sebutkan tadi sebentar tadi, maka dia akan memperolehi kematian yang husnul khatimah. Jadi rupanya kisah ni benar. Pernah saya dengar sendiri daripada saksi pertama yang melihat kematian seorang pendakwah di hujung hayatnya.
petangnya sempat lagi dia berceramah di sebuah masjid, dan malamnya sempat menelefon anak-anak serta anak-anak angkatnya. Masya Allah, ramai kan? Anak-anak angkat, anak-anak murid, belaka-belaka yang paling dekat tu sempat ditelefon, sempat juga diberikan pesanan-pesanan, dan pada malam harinya diambil nyawanya oleh Allah SWT, dan ketika dia sedang sesak nafas kerana merasakan kesukaran pada waktu itu, dan dapat dirasakan juga, oh dah tiba masanya ni, saya dah nak mati. Boleh cakap macam tu? Boleh cakap macam tu dan bertaubat. Ampunkan aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Berzikir, menyebut nama Allah, bersyahadah. Itu semua sebagai tanda-tanda bahawa dia beroleh husnul khatimah. Siapa yang memberikannya kekuatan dalam keadaan nafas sudah terputus-putus demikian? Malaikat maut sudah ada di hadapan mata. Tentulah ianya taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Jadi, hakikat husnul khatimah ialah an-nihayah al-hasanah, penghujung yang baik di penghujung kehidupan, di penutup kehidupan fi khitamil hayati dunyawiyah, di dunia ini. Dan itulah dia sebaik-baik kematian dalam sebaik-baik keadaan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita akan tengok pula macam mana yang dikatakan sebaik-baik kematian dan sebaik-baik keadaan nantinya. Kita akan tengok. Jadi dalam era yang disebutkan oleh Sister Nur Sabrina tadi, dalam era kita ni penuh dengan pelbagai jenis krisis kan. Jadi untuk mencapai husnul khatimah ini, ya, dalam zaman yang penuh dengan dugaan dan cubaan ini, fihil mihan min jami'i nawahiyat hayat. Kita tak nafikan kehidupan moden kita ini penuh dengan cabaran dan pancaroba dalam segenap aspek kehidupan. Sama ada aspek politiknya, aspek sosiologinya, aspek kekeluargaannya. Kita nampak semua krisis-krisis ni depan mata kita, di hujung jari kita boleh baca. Kan? Domestic violence contohnya. Di musim PKP ni lagi meningkat. Mencanang naik statistiknya. Awin nafsiyah, begitu juga aspek psikologinya. Rupa-rupanya mental health crisis pun berada atau menjadi suatu fenomena di seluruh dunia. Ramai orang yang diuji dengan mental health, kesihatan mental. Jadi inilah kita sebut sebagai zaman cabaran dengan pelbagai kesusahan dalam dunia ini. Bagaimanakah agaknya kita ini mampu berusaha dan mampu untuk berhadapan dengan situasi ini supaya andainya kita diambil nyawa ketika ini, maka insya-Allah mudah-mudahan kita diambil dalam keadaan husnul khatimah. Okey, baik. Kita tengok apakah dia hakikat husnul khatimah. Sesungguhnya manusia ini akan dihitung pada penghujungnya, bagaimana dia mengakhiri kehidupannya. Dan ia adalah suatu isyarat yang penting daripada Rasulullah SAW, di mana baginda telah pun berpesan kepada umatnya agar berusaha untuk memperolehi husnul khitam. Ya, memang kita disuruh berusaha, bukan kita mengharapkan nasib je. Tak apalah, saya serah pada Allah SWT, saya tawakal, mudah-mudahan saya husnul khatimah. Kita tak boleh tawakal tapi tanpa usaha. Tidak, memang Rasulullah SAW suruh kita berusaha agar kita berakhir dengan husnul khatimah, walaupun kita tak tahu bila kita akan mati. Ya, kalau kita diberitahu, mudahlah kan, nampak tinggal 5 tahun lagi, maknanya kena all out lah nak husnul khatimah ni insya-Allah. Tapi malangnya kita tidak tahu. Jadi bermakna bilakah kita patut berusaha? Jawapannya ialah sepanjang masa. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan, innar rajula, sesungguhnya ada manusia, seorang lelaki yang telah pun beramal dalam hayat hidupnya dengan amalan-amalan ahli syurga, sebagaimana yang manusia lihat. Maknanya secara zahirnya manusia menilai dia itu sebagai orang yang soleh, orang yang baik, dan dia telah melaksanakan segala jenis ibadah yang melayakkan dia menjadi ahli syurga. Akan tetapi wahwa min ahli nar, rupa-rupanya hakikatnya orang itu adalah ahli neraka. Dan ada juga lelaki, sesungguhnya ada juga di kalangan manusia lelaki yang mana dia kelihatan beramal dengan perbuatan ahli neraka, seperti mana yang terlihat pada mata manusia. Secara zahir kita nampak ni macam ahli neraka ni, banyak dosa ni kan, banyak maksiat ni, tetapi rupa-rupanya dia adalah ahli syurga. Itu satu misteri. Itu satu misteri. Bermakna macam mana kita nak pastikan bahawa kita ni yang beramal sepanjang masa ni mudah-mudahan beroleh syurga dan mudah-mudahan jangan masuk neraka kan? Ataupun bagaimana pula bagi mereka yang sentiasa terjebak dalam melakukan dosa-dosa, masih lagi perlu berusaha agar dia memperolehi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada beberapa syarah yang dinukilkan di dalam kitab ini.
Jadi yang pertama kita ambil pada syarah Imam An-Nawawi. Apakah yang dimaksudkan di situ? Ya, misteri ni hadis ni kan. Jangan pula ada yang mengambil secara literal, dan kita biasa dengar juga zaman moden ni ada yang sebut dah ada hadis macam ni, maknanya kita enjoy je dulu, nanti hujung-hujung tu kita cepat-cepat taubat supaya dapat masuk ahli syurga. Ada yang cakap itu, dan Ustazah pernah baca sendiri ya di media sosial lah ni. Ada kan Ustazah Melina kan. Dia menjadi hujah pula bagi mereka yang tidak mahu mendekatkan dirinya pada Allah SWT dengan harapan katanya ada chance nanti hujung-hujung ayat bertaubat. Tahu tak bila hujung ayat kita? Siapa yang tahu bila dia akan pergi? Kan? Tidak ada yang tahu kan. Jadi meskipun kadang-kadang doktor sebut mungkin awak sakit ni tinggal lagi berapa bulan, itu adalah ihtimal. Itu adalah jangkaan dan tidak semestinya tepat, kerana yang mengetahui tentang ajal adalah Allah SWT. Jadi maksud hadis ni tadi apa? Kata Imam Nawawi, yang dijangkakan, disebutkan di sini bahawa makna hadis ini adalah bagaimana suatu amal itu perlu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dihitung sebagai amal saleh. Jadi walaupun kelihatan zahirnya baik, tetapi jika di sana tiada keikhlasan, contohnya ada unsur-unsur riak, ya, ada unsur-unsur ingin menunjukkan dirinya ataupun ingin mempamerkan kehebatan dan kebagusan dirinya, maka di sana dibimbangi amal saleh tersebut tidak pun dianggap saleh, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah yang menjadikan orang itu akhirnya tertolak daripada dimasukkan dalam kategori husnul khatimah adalah kerana telah gugur sekian pahalanya akibat sum'ah, riak dan juga penyakit-penyakit hati yang mendorong dia melakukan perbuatan tersebut. Dan lebih sedih lagi apabila sengaja memperlihatkan dirinya baik sedangkan di dalamnya tersimpan perkara-perkara yang buruk. Jadi inti antara yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang menyebabkan kadang-kadang kita melihat seolah-olah dia baik tetapi rupanya dia ahli nar, ahli neraka, kerana rupanya apa yang dilakukan adalah semata-mata riak, semata-mata takabur dan semata-mata untuk menunjuk-nunjuk kepada sekalian manusia. Jadi sebenarnya yang menilai amal soleh itu adalah Allah SWT dan dia dilihat melalui keikhlasannya. Pengajarannya apa? Kita kena sentiasa berusaha untuk ikhlas kan dalam setiap perbuatan kita. Bahkan kerana ikhlaslah syaitan, iblis tidak mampu mendekati manusia. Dan itu dinyatakan sendiri oleh iblis, raja segala syaitan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dirakamkan di dalam Al-Quran. La'atiyannakum, dia kata dia minta izin pada Allah. Panjang ayat ni, saya pendekkan ceritanya kerana masa kita pun agak tidaklah begitu ni ya, luas, banyak yang nak disampaikan kan. Jadi saya ringkaskan. Jadi iblis kata minta izin nak kacau hamba Allah yang bernama anak-anak Adam, anak cucu Adam. Kitalah manusia kan. Jadi Allah izinkan dan iblis kata aku akan kacau mereka min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa lan tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan ganggu mereka, datangi mereka daripada kanan kiri depan belakang, hasut mereka akan mereka berbuat dosa ya, dan engkau akan dapati Allah kebanyakan khalifah anak-anak Adam ini tidak akan bersyukur, tidak akan tergolong di kalangan mereka yang bersyukur. Allah izinkan, tiba-tiba iblis kata illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di kalangan mereka yang ikhlas. Yang ikhlas ini syaitan iblis tak mampu ganggu. Jadi kita setiap kali nak melaksanakan sesuatu, kalau kita belajar, kalau kita bekerja, selalu tengok hati kita, selalu tengok. Tiap-tiap pagi kalau boleh selalu tengok. Dan kadang-kadang kita lupa dengarkanlah tazkirah-tazkirah. Sebab itulah pentingnya kita mengikuti tazkirah sebagai peringatan pada diri kita sendiri. Adakah kita benar-benar ikhlas melaksanakan sesuatu kerana Allah? Maka apabila kita melaksanakan ikhlas kerana Allah, di situlah amalan tersebut diterima dan di situlah juga kita akan terpelihara daripada gangguan dan bisikan syaitan. Itu syarah yang pertama, ikhlas ya, ikhlas. Yang kedua, ya, menjelaskan tentang hadis tadi ialah mereka ada yang beramal saleh, seolah-olah mereka ini ahli syurga, mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada penghujung hayatnya dia tergelincir daripada landasan yang benar, lalu dia terbabas dan masuk ke dalam kesilapan, kesalahan dan kekufuran. Maka dia berakhir sebagai ahli neraka. Tapi ada juga kisah-kisah bagaimana sepanjang hidupnya melakukan maksiat,
mungkin kerana terpaksa dan ataupun keadaan yang menuntut dia berbuat demikian. Tetapi di hujung hayatnya beroleh hidayah, lalu dia bertaubat, maka dia beroleh syurga Allah SWT. Dan hadis-hadis berkenaannya banyak. Ada contohnya kisah bagaimana seorang yang telah membunuh 99 orang, kan? Kemudian dia nak bertaubat, rupa-rupanya dalam perjalanan dia tu dia mati. Tapi kerana jarak antara tempat dia nak jumpa orang alim untuk bertaubat ini adalah lebih dekat, maka dia menjadi ahli syurga. Pertamanya dia berjumpa orang yang abid, orang yang kuat ibadah tapi ilmu kurang. Bila ditanya boleh tak saya bertaubat, saya dah bunuh 99 orang. Orang yang abid ni, orang yang kuat ibadah ni pun marah kan, emosi. Aduh, dia kata tak ada harapan untuk kamu bertaubat. Marah si pembunuh ni tadi, terus dibunuhnya pula si abid tu tadi. Cukup segenap 100 orang dibunuh. Kemudian dia cari pula seorang alim kan, untuk bertanya adakah peluangnya dapat bertaubat meskipun sudah membunuh 100 orang. Rupanya dalam perjalanan itu dia mati, tapi dengan hasrat dan azam yang kuat bahawa dia ingin bertaubat, dia ingin kembali menjadi orang baik, maka Allah terima taubatnya, lalu dia beroleh syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ni tadi ialah sebagai manusia, sebagai orang Islam dan beriman, jagalah hati kita ini supaya jangan sampai kita terjebak ke dalam perasaan wurur. Apa tak wurur? Wurur tu satu penyakit hati yang bermaksud menyangka dirinya bagus. Itu nama dia wurur. Tertipu dengan dirinya. Berhati-hati, insyaAllah. Mudah-mudahanlah kita semua yang mendengar pada malam ini dijauhi daripada sifat ghurur tersebut. Sifat itu adalah suatu jenis mazmumah yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati manusia dengan usaha untuk menipu manusia tersebut supaya manusia itu nanti akhirnya tergelincir daripada jalan yang benar. Banyak kisah-kisah Ustazah boleh bawa, tapi kerana masa, jadi Ustazah cuba percepatkan, insyaAllah kita ringkaskan. Kehidupan dunia adalah ujian, dan ini Allah tekankan dalam Al-Quran. Kita selalu dengar orang cakap dunia takut fikir masa depan dan juga penat fikir masa lalu. Susah hati dia fikir apa yang telah berlalu dan dia susah hati memikirkan apa yang akan terjadi. Dan dia telah habiskan 80% tenaga dan kudrat dirinya untuk khauf ini. Manakala dia fokus pada apa yang berlaku sekarang hanyalah 20%. Jadi kata Imam Malik Uzaman Said Nursi, sepatutnya manusia ni dia fokus pada apa yang ada depan dia ni 80%. Untuk takut fikir masa lalu dan masa depan itu 20% cukup. Jangan lebih-lebih. Kan? Perlu juga kita fikir masa lalu supaya kita boleh ambil pengajaran daripada kesilapan. Betul tak? Dan juga mengulangi segala kebaikan dan kejayaan. Perlu juga fikir masa depan supaya kita ada cita-cita, supaya kita ada perancangan. Tapi cukup 20%. Jangan lebih daripada tu. Kalau tidak, kita akan jatuh ke dalam kategori anxiety. Itu al-khawf tu masuk perkataan anxiety lah tu. Wal ju'i, rasa lapar. Rupanya manusia pun diuji dengan rasa lapar. Kita di bulan puasa, kita tahu memang diuji dengan rasa lapar. Tapi kadang-kadang dalam keadaan PKP ni, kan, duit ada, tapi tak boleh pergi kedai. Dah lapar perut ni. Bukankah kita diuji? Jadi itu satu jenis ujian.
Dan Alhamdulillah ujian lapar kita tidaklah sampai seperti di Syria, terpaksa makan rumput, tak sampailah seperti di Gaza dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya Allah uji kita ni dengan kadar yang kita mampu. Dengan kadar kalau kita ni bangsa Melayu kan, takat mana kita mampu, Allah takkan uji lebih daripada yang kita mampu. Alhamdulillah, dan kita doa moga-moga Allah janganlah berikan ujian apa yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah telah jamin Allah tidak akan mentaklifkan suatu jiwa itu melainkan dengan suatu ujian yang dia mampu tanggung dalam usaha dia, dalam upaya dia. Ujian yang berikutnya apa? Wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan dari sudut harta, krisis ekonomi contohnya. Kadang-kadang kita diuji juga, duit tak masuk lagi ke, kan? Duit kiriman tak masuk lagi, ataupun dah tak ada dah duit nak kirim kat kita lagi. Dengan ujian-ujian PKP sekarang ni, ada orang yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan lain sebagainya. Itulah satu jenis ujian. Wal anfusi, dan juga kematian insan-insan yang kita kasihi. Nah, tentu kita akan rasa sedih. Tak mungkin orang yang kita kasihi pergi kita rasa gembira. Walaupun dia mati syahid pun, kan? Walaupun kita tahu dia mati syahid ni, tapi tetap ada rasa sedih. Kerana itu rasa bahagian pada ujian Allah SWT. Bagaimana kita dapat menangani kesedihan tersebut. Wathamarat, dan juga kekurangan dari sudut penghasilan. Kadang-kadang dah tanam pokok kan, tapi tiba buah semua tak jadi, dimakan oleh ulat. Tentu kita akan rasa sedih. Dan itulah dia antara ujian-ujian ini adalah yang utama saja yang Allah nyatakan ni, dan cabang-cabangnya banyaklah. Jadi kalau kita kaitkan dengan segala masalah yang kita sedang lalui dalam hidup ini, ya, para pendengar sekalian, kita akan dapati ada kaitan dengan ujian-ujian tersebut. Dan Allah SWT tutup dengan suatu janji yang indah, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Allahu Akbar. Sabar ni memang ujian juga. Nak jadi sabar itu bukan mudah, insyaAllah ya. Doakan mudah-mudahan Ustazah pun boleh jadi sabar juga, insyaAllah. Okey, jadi kita terus kepada kehidupan dunia. Adalah ladang tanaman untuk akhirat. Yang menyedari bahawa hidup kita ni adalah sangat singkat, maka bersegeralah kita untuk bercucuk tanam. Bila kita boleh ambil hasilnya Ustazah? Jawapannya di akhirat kelak. Bila nak cucuk tanam? Sekarang, jangan tunggu esok. Sekarang. Niatkan apa yang kita dengar malam ini, tazkirah yang kita dengar malam ini sebagai suatu saham usaha kita meningkatkan ilmu kita tentang husnul khatimah, agar kita beroleh keberkatan dan juga kekuatan daripada Allah SWT untuk berusaha, bermujahadah agar kita mampu dan dapat beroleh husnul khatimah. Terus, immediately, on the spot, kita setkan dalam minda kita, kita tetapkan niat kita. Mudah-mudahan ini menjadi tanaman kita di dunia, di ladang dunia ini. Kita tanam. Ya. Niat pun satu saham. Ya, sebenarnya mudahnya Islam ni, Masya Allah. Niat pun dapat pahala. Apalah apatah lagi jika dilaksanakan kelak. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan perbanyakkanlah kalian mereka, yang maksudnya Allah SWT suruh kita, kalian perbanyakkanlah amalan baik. Sesungguhnya sebaik-baik amalan itu adalah dengan takwa. Mudah-mudahan bertambahlah ketakwaan kita dengan amal baik dan amal soleh tersebut. Wattaquni ya ulil albab. Sekali lagi Allah perintahkan bertakwalah wahai orang-orang yang berfikir. Masya Allah. Ya, jadi nak tahu macam mana pula nak takwa ni Ustazah? Kita tengok dalam surah Al-Baqarah tu, ayat yang kedua sampai ke-5 tu, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Boleh buka Quran nanti sebelah surah Al-Fatihah tu kan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tu ciri-ciri yang paling basic. Nak jadi bertakwa, mereka beriman dengan ghaib, maka dia beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, dan rasul, ya. Wa yuqimuna as-salah, dirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada rezeki yang Allah berikan pada kita, kita bayar nafkah, bayar sedekah, bayar zakat, ya. Kita bagi semua tu. Bukan saja wajib, yang sunat pun kita lakukan. Jadi ada isyarat. Bagaimana kita dapat lihat bahawa itu adalah husnul khatimah, ialah bila mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah berbicara dengan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tamakninah. Ya, Allah berbicara dengan jiwa. Sekarang ni bayangkan ya, bila kita baca ayat ni sama-sama, rasakan, nikmati bahawa Allah sedang berbicara dengan jiwa kita. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Masya Allah.
Seperti Allah sedang berbicara dengan jiwa-jiwa kita yang tenang. Para pendengar malam ini insya-Allah nafsunya sedang nafsul mutmainnah. Kemudian Allah kata, Allah pesan pada kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan radiyatan, dengan keredaan mardiyah, dan dalam keadaan diredai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Maknanya di sini apa? Jiwa itu perlu mutmainnah, perlu mencapai tamakninah, ketenteraman tersebut. Jadi itu adalah satu isyarat husnul khatimah yang seperti yang kisah Ustazah sebutkan tadi. Dengan nafsul mutmainnah, dia walaupun sakit dalam keadaan sakaratul maut, tetapi jiwanya masih boleh mengingati Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tenang. Bayangkan orang yang jiwanya tidak mutmainnah dalam keadaan kesakitan begitu, apa yang dia ingat? Apa yang dia sebut? Kalau dia cinta pada hartanya, dia akan sebut hartaku, duitku dalam bank banyak lagi, tak habis ni, tak habis enjoy lagi ni. Masa sakaratul maut. Kalau yang dicintai ni kisah-kisah benar lah ni, tapi kita tak nak share lah siapa-siapa nama-nama tu kan. Banyak pencinta wanita disebut nama girlfriend dia satu. Na'udzubillahi min zalik. Ini memang dituliskan dalam kitab-kitab. Ya, kisah bagaimana dia teringat semua awet-awet dia tu daripada muda tu, dia sebut nama masa sakaratul maut. Itu satu tanda nafsu yang tidak mutmainnah pada harta, pada wanita, pada tahta, jawatan-jawatannya. Jawatan saya kat sana, jawatan saya kat sini, macam mana ni? Kan? Tetapi bagi nafsul mutmainnah, maka situasinya ketika di hujung hayat, apa yang diingatinya ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ada kisah dalam keadaan sakaratul maut, dia minta yang menjaganya tu baca Quran, baca surah Yasin. Yang jaga tu pun bacalah. Dia baca. Tetapi kerana walaupun sakaratul maut ni sakit sangat, tapi kerana jiwa tu sangat dekat dengan Quran, yang baca ni walaupun dia baca tengok macam tu, dia tersilap, tersasul. Yang sedang sakaratul maut ni boleh betulkan balik apa yang kesilapan tersebut. Itu tanda-tanda nafsul mutmainnah. Padahal tengah sakit sangat-sangat sakaratul maut tu dikatakan sebagai sakit. Kan? Tapi kita minta supaya sakaratul maut kita tu dalam keadaan yang kita mampu tanggung. Sebab tu ada doanya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah ke atas kami keadaan kami ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Kan? Wa najati minan nar, dan lindungi kami daripada api neraka. Wal afwa inda hisab, dan kemaafan ketika dihisab olehmu ya Allah. Ya, jadi insya-Allah dalam keadaan begini jiwa kita akan mutmainnah. Okey, jadi itu kisah tentang penjelasan hadis tadi, bagaimana kita dapat lihat tanda-tanda husnul khatimah melalui jiwa yang tenang. Orang mati dalam keadaan tenang, insya-Allah husnul khatimah. Baik, sekarang kita akan masuk terus ke topik apa yang kita dapat tengok untuk mengenal pasti bahawa dia beroleh husnul khatimah. Ada beberapa tanda yang telah dihimpunkan oleh para ulama. Jadi kita himpunkan di sini. Yang pertama, jika apabila mana seseorang itu dapat melafazkan 2 kalimah syahadah ketika sakaratul maut, maka di situ adalah tanda bahawa dia beroleh husnul khatimah. Rupa-rupanya nak sebut lafaz syahadah ni pun suatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada waktu itu kalau mengharapkan kekuatan fizikal, kita sudah kehilangan kekuatan tersebut. Secara biologinya orang dalam keadaan sakaratul maut sudah lost control. Dia dah tak boleh kontrol lagi fizikal dia, tak boleh kontrol lagi lisan dan mulutnya. Tidak seperti ketika kita hidup seperti ini, kita tanya orang syahadah macam mana, boleh jawab. Sebab dia boleh kontrol lisannya. Kan? Tetapi dalam keadaan sakaratul maut yang ada di situ hanyalah rohnya dan juga taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika Allah izinkan, roh itu akan mampu melafazkan syahadah. Dan ada disebutkan dalam satu riwayat, dalam satu hadis daripada Muaz bin Jabal, berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang penghujung kalamnya ialah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Sebab tu ada orang usaha diajarkan, kalau kita tengok orang cerita-cerita tu kan, nampak kan, nak suruh ajar sebut la ilaha illallah tak boleh sebut. Kan, dia tak boleh keluar perkataan la ilaha illallah, tapi yang keluar macam-macam yang lain. Sedangkan orang yang hafiz Quran pula, walaupun tak lama dulu ni dah viral satu video di Palestin kan, salah seorang pejuang yang dibom, walaupun dalam keadaan koma, apa yang keluar daripada lafaz lisannya? Al-Quran. Masya Allah.
Kan? Subhanallah. Jadi itulah tanda-tanda husnul khatimah. Quran di lisannya sehinggalah ke akhir hayatnya. Okey. Dan ini juga tanda bahawa orang itu telah beroleh keampunan daripada Allah SWT dan rahmat daripada Allah SWT. Sebab itu dia mampu melafazkan la ilaha illallah. Jadi di hadis ini menunjukkan kemuliaan dan kelebihan bagi mereka yang melazimkan dirinya berzikir dengan la ilaha illallah sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, sehingga memudahkan dia untuk melafazkan lafaz tersebut ketika hendak keluar roh daripada badannya. Masya Allah. Jadi itu adalah fadilat kita melafazkan sebanyak-banyak la ilaha illallah. Yang kedua, tanda kedua ialah kematian dalam keadaan dahi yang berpeluh. Rupanya itu tanda juga. Dan disebutkan dalam satu hadis daripada Rasulullah SAW, mautul mu'min bi'alqil jabin. Mukmin yang meninggal itu, kematian seorang mukmin itu dapat dilihat dengan berpeluhnya dahinya. Jadi cuba tengok nanti, kan? Tengoklah kalau berlaku di hadapan mata kita, mudah-mudahan yang berpeluh tu adalah tanda-tanda dia beroleh husnul khatimah. Ini berdasarkan hadis lah. Kerana apa dia berpeluh? Apa logiknya? Kerana rupa-rupanya ketika dia dalam keadaan husnul khatimah itu, ketika sakaratul maut itu, dia telah diperlihatkan sebahagian daripada nikmat yang Allah janjikan kepadanya di barzah dan di akhirat kelak. Jadi apabila dia melihat nikmat yang terlalu indah itu, dia secara fitrahnya akan merasa sangat malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berita gembira yang kita akan rasa rendah diri. Ya Allah, aku tak layak terima semua yang indah itu, ya Allah. Kerana terlalu malunya kita pada Allah SWT sehingga mengalir peluh di antara dua bahagian dahi kita, kanan dan kiri. Jadi katanya menitis daripada tengah-tengah jabin ini, tengah-tengah dahi, menitis di dahi kita. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kerana malunya kita melihat kehebatan syurga Allah. Kemudian yang ketiga ialah mati syahid ketika berjihad di jalan Allah. Itu memang tanda-tanda husnul khatimah. Tiada keraguan. Kita dah tengok banyak gambar-gambar di YouTube yang muda-muda ni, kalau rajin cari dia gambar para syuhada dalam Google Image. Kita boleh jumpa syuhada, syahid, martyrdom, wajah-wajah mereka walaupun berdarah-darah senyum. Kelihatan di bibir mereka. Subhanallah, kan? Bahkan ada yang senyum sampai nampak gigi. Senyum sampai nampak macam orang tidur, tak nampak pun macam dia orang mati. Itu tanda husnul khatimah. Jadi mereka yang jihad dengan ikhlas, satu lagi ada syarat tu, jihad, pergi ke medan perang kerana Allah mestilah ikhlas, bukan kerana sebab-sebab dunia. Apa sebab-sebab dunia ni? Contohnya kerana gaji, terpaksa pergi ni sebab saya dapat gaji macam ni. Tu ada elemen yang orang kata sedikit menjejaskan keikhlasannya. Ataupun kerana dipaksa, contohnya, kalau adalah. Jadi segala niat-niat yang berunsur duniawi itu akan menjejaskan keikhlasan, itu akan merugikan, maka di situ persoalan syahid itu akan masih menjadi persoalan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kita semua ni, saya yakin di luar sana yang sedang menonton, tentu ramai di kalangan kita ni termasuk keyboard warriors, ya. Pahlawan-pahlawan keyboard yang baru-baru ini mungkin terlibat juga dalam peperangan melawan Israel Zionis, Masya Allah, ya. Khususnya di bulan Ramadan dan di awal hari raya, dengan tempoh PKP, tak ada benda yang kita hadap melainkan handphone dan juga laptop. Maka bersyukur, Alhamdulillah, jika hati kita ikhlas, ya, melawan musuh-musuh Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha kepada kalian semua para Yahudi dan Nasrani sehingga kalian mengikuti mereka. Lalu kita telah buktikan keimanan kita kepada Allah, semangat kita dalam berjihad di jalan Allah menjadi sebahagian daripada keyboard warriors tersebut. Maka insya-Allah dengan keikhlasan itu akan dihitung sebagai amalan jihad. InsyaAllah. Dan suatu yang kita sangat syukuri, kehebatan Malaysia disebutkan oleh kedua-dua pihak, iaitu pihak Palestin sendiri melalui perwakilannya yang ada di Malaysia, pihak Palestin di negara Palestin, dan juga pihak Israel melalui media rasmi mereka. Contohnya Israel Defense Force, dia mengeluarkan kenyataan rasmi di dalam Facebook dan Twitter bahawa Malaysian dia kata Malaysian
something like dia macam, tak eloklah Ustazah sebut dalam ni, dia macam memaki Malaysia, yang kerana post-post daripada Malaysia ini telah mengganggu emosi para Yahudi yang membaca hakikat tersebut, kerana mereka ditutup mata dan telinga mereka daripada mengetahui hakikat sebenar penjajahan mereka terhadap Arab Muslim di Palestin, kan. Mereka tidak tahu hakikat itu. Yang mereka tahu, mereka mengambil semula hak mereka, sedangkan sebenarnya mereka sedang mencuri dan merampas. Lalu Keyboard Warriors Malaysia berusaha bersungguh-sungguh untuk memberikan penjelasan tersebut dengan pelbagai cara. Maka mudah-mudahannya itu dihitung sebagai jihad kita. Nak pergi sana tak mampu, kan, PKP lagi, COVID lagi. Jadi insya-Allah kalau kita ikhlas, maka pahalanya insya-Allah membawa kita kepada husnul khatimah. Kena ikhlas, ya. Baik. Jadi keindahan, kehebatan orang yang syahid ni Allah gambarkan dalam surah Ali Imran. Dikatakan dalam ayat yang ke-169, dan janganlah kalian menyangka mereka yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai mati, amwata, tetapi sebenarnya bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya mereka itu, roh-roh mereka itu semuanya hidup di sisi Allah SWT, bahkan mereka diberikan rezeki oleh Allah SWT. Masya Allah, rezeki macam mana tu? Jadi ada yang menjelaskan rezeki-rezeki itu kalau bagi lelaki ni berbentuk bidadari-bidadari. Bukan singular, ya, plural. Pluralnya berapa? Wallahu ta'ala a'lam. Maknanya mereka diberikan rezeki itu sebelum hari kiamat, belum lagi mahsyar, belum lagi ketentuan masuk syurga neraka, masih di alam barzakh, mereka sudah dihidupkan oleh Allah SWT. Mereka sudah diberikan rezeki dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hebat. Sebab manusia ni bila dia mati ada 3 kategori. Ada yang hidup seperti para syuhada ni tadi dan diberikan nikmat, diberikan rezeki, segala kenikmatan, keindahan tu dia dah rasa. Yang keduanya, ada yang diazab, ada yang diseksa kerana kekufuran dan kejahatan yang di muka bumi ni. Dan kategori yang ketiga adalah ada yang ditidurkan. Yang ditidurkan ni dia tak rasa apa-apalah. Kenapa? Sebab mungkin keadaan dia half-half. Orang kata, separuh-separuh. Jadi di situ perlu lagi hisab untuk menentukan nanti ke syurga ataupun neraka, maka di situ dia ditidurkan. Jadi demikianlah keadaannya, betapa nikmatnya orang yang mati sebagai seorang syahid. Dan mereka ini akan bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan sangat gembira. Dan mereka juga akan memberikan kabar mereka gembira ini kepada orang-orang yang masih lagi hidup, para syuhada ataupun para mujahidin yang mereka tinggalkan. Kan dalam satu tim kadang-kadang ada yang syahid, tak semua syahid. Dan ada yang masih hidup. Jadi yang dah syahid ni dia rasa akan nak bagi tahu dekat yang hidup ni, ya Allah seronoknya mati syahid. Begitu. Masya Allah, kan. Dan kalian jangan sedih, jangan takut, jangan bimbang. Kalau mati memang best. Masya Allah. Itulah dia yang dibimbangi sangat oleh musuh-musuh Islam. Semangat jihad orang Islam tu, dia bukan target nak menang semata-mata. Dia nak berusaha untuk menolong agama Allah, menang dan kalah di tangan Allah, tetapi dia nak syahid. Yang itu memang sukar ditandingi. Jadi mereka ini diberikan dengan kabar gembira nikmat Allah SWT dan kelebihan-kelebihannya, dan Allah SWT tidak pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang beriman. Jangan risau, jangan bimbang. Amal soleh yang kita buat dengan hati pun Allah tidak akan miss daripada mencatatkannya lalu mengganjarkannya kepada kita. Masya Allah. Manakala amal taleh pula, amal buruk pula, di perbuatan mungkar, sekiranya hanya duduk di dalam hati, baru fikir je, baru niat je, baru plan je nak buat, tapi tak terlaksana, Allah tidak akan catat itu sebagai dosa. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kan, pada orang-orang yang beriman. Okey, jadi di sini kita tengok sedikit ada 6 ciri syahid. Yang pertamanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosanya ketika titisan pertama darahnya itu mengalir. Yang keduanya, orang yang syahid ini akan diperlihatkan kedudukannya di dalam syurga. Yang ketiga, dia akan ditunjukkan dan dilindungi oleh Allah. Yang ketiga ialah dia akan dijauhi daripada azab kubur. Yang keempat, dia akan dijauhi daripada perasaan bimbang yang amat dahsyat. Al-Faza'ul Akbar ini berlaku di hari mahsyar. Hari di mana semua orang dibangkitkan, ya, dalam keadaan kembali seperti dirinya ketika berusia sekitar 30-an, 30 lebih, 35 kalau tak salah Ustazah.
pada waktu itu manusia kebanyakannya akan menjadi fazaul akbar, cemas yang teramat sangat. Ada yang terkejut kerana tak menyangka wujudnya hari mahsyar ini. Kerana sebelum ini bila diperingatkan tentang akhirat, dia kata, alah tak apalah kubur masing-masing. Dia seperti tak ingat, akhirat tu penting. Dia tak peduli. Kan? Jangan jaga tepi kain orang, contoh kan. Itu antara jawapan-jawapan yang diberikan. Jadi apabila dibangkitkan pada hari tersebut, maka dia akan ditimpa fazaul akbar. Dia akan ditimpa rasa cemas yang luar biasa. Sebab itulah dalam ayat lain disebutkan juga, dikisahkan bagaimana ada yang dibangkitkan dalam keadaan seperti histeria terkena rasukan syaitan. Seperti terkena masus syaitan. Alladzina yakuluna riba. Mereka yang makan riba di dunia ini. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Mereka tidak akan dibangkitkan melainkan dalam keadaan mereka itu seperti dirasuk oleh syaitan kerana terkena masus syaitan. Kan? Ada kan orang yang kena rasuk hilang kawalan. Dia nak pergi kanan, dia tak boleh kawal diri dia. Walaupun dia teringin nak ke kanan, akhirnya dia ke kiri. Melelong-lelong dia jalan. Kan? Orang yang histeria tu macam mana? Cuba tengok. Kalau berani, tengok kat YouTube. Kan? Kalau tak pernah tengok di alam nyata, bayangkan itu keadaan orang-orang yang makan riba. Ketika di muka bumi ini, itulah dia fazaul akbar. Sedangkan dia perlu pergi menuju ke mahkamah Allah yang entah di mana. Signboard tak ada, diri pula tak boleh nak kawal badan dia sendiri. Sampai bila dia nak sampai ke mahkamah Allah? Belum sampai mahkamah, belum queue lagi. Belum queue lagi, beratur lagi untuk dihisap oleh Allah SWT. Jadi orang yang syahid dia akan terlepas daripada ini. Dan dia akan diberikan rasa kemanisan iman dan juga dia akan dikahwinkan dengan bidadari dan dia dapat memberi syafaat kepada 70 di kalangan ahli keluarganya. Jadi bukan para hafiz sahaja yang boleh memberikan syafaat pada ahli keluarganya, tetapi para syuhada juga boleh memberikan syafaat kepada keluarganya. Dan hadis ini disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah yang ditakhrijkan sebagai berstatus hasan. Hasan. Yang keempat, tanda-tanda syahid ialah syahid selain dari terbunuh di jalan Allah. Ada syahid lagi rupanya. Bukan semestinya yang terbunuh di medan perang kerana menegakkan agama Allah, tapi rupanya ada lagi kategori syahid di sini yang beroleh pahala tersebut. Okey, kita tengok hadis. Mereka barang siapa yang cuba menjaga man qatala duna mal, jadi mereka yang cuba menjaga hartanya daripada dirampas, daripada dicuri, lalu dia terbunuh, mereka beroleh syahid. Mereka yang terbunuh kerana sedang cuba melindungi dirinya sendiri, kehormatan dirinya ataupun nyawanya, lalu dia mati, dia syahid. Dan juga mereka yang berhadapan dengan musuh-musuh yang cuba memusnahkan segala yang dimilikinya, maka dia syahid. Maknanya kalau ada perompak masuk dalam rumah, kan, kita cuba lawan demi mempertahankan maruah diri, keluarga, harta, nyawa, maka jika terbunuh, dia termasuk di kalangan orang-orang yang husnul khatimah dan mereka adalah syahid. Bagaimana pula dengan mati syahid kerana wabak ataupun pandemik? Sekarang kita dalam keadaan COVID-19 kan? Dan kita dengar semalam ialah hari yang mencatatkan hari kematian yang tertinggi dalam rekod kita kerana pandemik, wabak COVID ini. Jadi suatu yang orang kata menghiburkan hati, Masya Allah. Rupa-rupanya disebutkan dalam hadis Nabi, barang siapa yang mati di dalam keadaan kerana ditimpa ta'un, iaitu wabak, kan, ta'un bermaksud wabak, penyakit yang berjangkit, maka mereka itu adalah tergolong di kalangan orang-orang yang syahid. Mereka boleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada syaratnya, apabila berlakunya wabak itu, maka hendaklah dia berdiam di dalam negerinya. Jadi ada juga yang menafsirkan berdiam di dalam negerinya dalam keadaan sekarang ialah berdiam diri di dalam rumahnya. Dan dia bersabar, fayamkuthu sabiran muhtasiban. Memang kena sabar nak duduk dalam rumah, sabar duduk dalam negeri, sabar dalam kampung sendiri, ya, dan dia mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Dan andainya tertimpa juga pada dirinya, maka itu adalah ketetapan Allah SWT. Dan andainya itu membawa kepada ajalnya, maka dia beroleh syahid daripada Allah SWT. Ada syaratnya. Tapi kalau dah disuruh duduk rumah, keluar pergi shopping juga,
jalan ke mall sana, mall sini ke contohnya cuci mata, tiba-tiba kena virus. Tiba-tiba mati syahid. Yang tu saya tak tahu nak cakap macam mana. Jadi syarat mati syahid kerana wabak ni ialah dia ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya disebutkan. Barang siapa yang ada wabak di tempat itu, jangan keluar dari tempat itu. Kalau wabak itu di tempat lain, jangan masuk ke tempat lain itu. Maknanya kita kena duduk di tempat kita. Yang kalau tempat kita ni yang kena wabak, jangan keluar dari tempat kita. Itu sunnah Nabi SAW. Kalau taat ikut sunnah Nabi SAW, diuji dengan kematian, maka itu adalah syahid. Jadi ada 7 kematian lain yang beroleh pahala syahid. Iaitu contohnya mati kerana sakit yang menimpa perut, penyakit perut. Yang kedua, mati lemas di dalam air. Yang ketiga, mati di bawah runtuhan bangunan. Ataupun yang keempat, mati ditimpa benda berat. Ditimpa pokok ke kan. Maknanya dia ditimpa bukan dalam bangunan, di luar, tetapi dia mati kerana ditimpa. Itu pun termasuk syahid. Yang kelima, mati kerana sesak nafas ataupun infeksi atau penyakit pada paru-paru. Dia seakan-akan macam asma. Dan macam sekarang ni, corona pun adalah sesuatu yang menyerang paru-paru kita kan, dan boleh menyebabkan kematian. Mudah-mudahan dikira sebagai syahid. Yang keenam, mati terbakar, syahid juga, Masya Allah. Yang ketujuh, wanita yang mati ketika melahirkan anak atau ketika di dalam nifas kerana melahirkan anak. Itu semua adalah di kalangan mereka yang syahid, Masya Allah. Okey, yang kelima, orang yang berdoa bersungguh-sungguh agar mati syahid, maka itu juga adalah tanda-tanda dia beroleh husnul khatimah. Jadi kita semua insya-Allah selepas ini kita akan berterusan memohon pada Allah SWT setiap hari agar kita tergolong di kalangan orang-orang yang mati syahid. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man sa'alallahu syahadah bisidqin, barang siapa yang meminta daripada Allah akan mati syahid dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, ballaghahullahu manazila syuhada. Allah akan sampaikan dia ke peringkat martabat para syuhada. Wa in mata, walaupun dia mati ala firashihi, di atas katilnya sendiri. Masya Allah. Ya, walaupun mati dalam keadaan tidur, tetapi dia adalah orang yang selalu berdoa minta Allah, ya Allah, Allahumma rzuqna syahadata fi sabilika, contohnya. Ya Allah, anugerahkanlah aku syahid di atas jalanmu, ya Allah. Contoh, dalam setiap solatnya, dalam setiap doa-doanya. Maka jika dia mati di atas katil, ditakdirkan matinya di atas katil, atas pelbagai sebab atau tanpa sebab, maka insya-Allah dia adalah orang yang syahid. Okay, kita cuba yang tu, insya-Allah. Kita cuba semualah. Kan, kita cuba yang mana kita mampu. Kan? Yang keenam, mati dalam keadaan beramal soleh. Ni tiada keraguan lah. Contohnya solat tengah puasa, mati. Maka dia syahid. Tengah qiyam malam ni, bangun malam, solat malam ataupun sedang solat sunat, lalu dia pergi, macam yang kita selalu tengok video-video yang viral, solat dalam masjid, sujud tak bangun-bangun dan lain sebagainya kan. Jadi di sini adalah satu contoh hadis yang menunjukkan keadaan-keadaan tadi. Contoh lain, sedang bersedekah, dalam hadis ini disebutkan dia sedang bersedekah kerana mengharapkan redha Allah SWT, lalu dia mati, maka dia akan memperolehi syurga. Masya Allah. Okay, jadi hidup kita kalau sentiasa dalam keadaan ibadah, mungkin sedang berjihad di atas keyboard, contohnya kan, mati syahid, mudah-mudahanlah kita mati syahid di situ. Okey, dalam satu hadis lain disebutkan bahawa apabila Allah menghendakkan kebaikan untuk hamba-Nya, maka hamba itu akan dicuci oleh Allah SWT sebelum kematiannya. Apa maksud disucikan oleh Allah SWT? Hatinya, amal perbuatannya daripada dosa-dosa. Mungkin dia sempat minta maaf. Kan? Dia telefon sana, telefon sini, atau dia hantar mesej, saya minta maaf, saya minta maaf. Dia tak tahu pun dia nak mati. Tapi Allah takdirkan dia itu mampu untuk meminta maaf daripada semua orang. Maka itu satu-satu kaedah bagaimana Allah menyucikan hamba-Nya. Dan Allah di sini ditanyakan, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Abi Umamah, ya Rasulullah, apakah yang dimasukkan disucikan hamba itu? Qala, Nabi menjawab, amalun salihun, amal salih, yulhimuhu iyyahu, yang Allah ilhamkan kepada dia untuk dia lakukan, hatta yaqbiduhu alaihi, sehinggalah rohnya diambil daripadanya. Jadi amal salih ni ilham daripada Allah. Seolah-olah Allah bagi dia guide, Allah bagi dia inspiration. Buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, selesaikan tu, selesaikan ni. Rupa-rupanya itu adalah tanda-tanda husnul khatimah, sebab Allah mengetahui bahawa ajalnya hampir tiba. Lalu diberikan ilham supaya berbuat baik, berbuat amal salih sebagai langkah-langkah terakhir sebelum diambil nyawanya menjadi hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah.
Okey, selesai tajuk tu. Akhirnya kita beralih ke yang terakhir sekali, iaitu bagaimana memperolehi husnul khatimah. Ni yang paling penting. InsyaAllah Ustazah akan baca lajulah sebab masa dah semakin suntuk. Jadi ada 8 langkah untuk memperolehi husnul khatimah yang dihimpunkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Dan kita ada masukkan juga poin-poin daripada kitab-kitab lain juga. Yang pertama, hati yang bertakwa. Untuk memperolehi husnul khatimah, hati usaha selalu dalam keadaan bertakwa. Kenapa di hati? Sebab Rasulullah ada sebut at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah sebut dia menjadi kita ni, kita yang baca, kita yang dengar, kita akan terus rasa Allah sedang berbicara dengan kita. Sebab apa? Sebab kita ada iman. Jadi bila Allah addresskan sesuatu ke grup audience dalam Al-Quran itu, sebenarnya atas maksud-maksud yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Sebab itu dia ada juga kategori addressee dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina kafaru wa qul ya ayyuhal kafirun, contohnya kan, ya ayyuhan nas. Tetapi bila ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman akan memberikan perhatian, oh ini ayat untuk saya. Apa dia Allah nak pesan pada saya? Apa Allah nak pesan pada kita? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan sehinggalah kalian mati, dan janganlah mati melainkan kalian dalam keadaan orang yang Islam. Itulah dia syahadah tadi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, insya-Allah. Dan Allah SWT juga menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya. Lalu kami besarkan dia dengan pahala yang banyak, kan, wa yu'zim lahu ajra, dan dia akan beroleh pahala sehingga dia beroleh ganjaran yang besar. Innama yaqtaqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amal saleh daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang berbuat amal seolah-olah saleh tetapi hatinya sebenarnya riak, hatinya sebenarnya ujub, takabur, ingin menunjuk-nunjuk, sum'ah, inginkan prestasi duniawi semata-mata, dibimbangi amalan itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi orang yang bertakwa ni bila dia beramal rupa-rupanya macam mana? Bila Ustazah baca-baca balik kan, ulama bagi panduan, dia kena ada dua perasaan. Ketika dia beramal soleh tu, dia bukan excited kata, wah saya bagus, saya perform, kan. Ada satu cerita tu Islam KTP, cerita sinetron Indonesia, tapi menarik cerita ni, dulu ada di TV kita, TV Al-Hijrah. Jadi ada seorang orang kaya ni yang suka beramal, tapi dia catat segala amalnya dalam buku amal, yang buku nota yang dia bawa merata-rata. Dia macam buku nota ni lah kan, ni buku yang Ustazah bentangkan malam ni. Dia bawa buku nota dengan bawa pen. Sekali dia bersedekah, dia tulis sedekah kepada orang miskin berapa ribu rupiah, kan. Sampai buku amal itu berkotak-kotak, berpeti-peti dia simpan dalam rumahnya. Jadi di situ dia beramal tapi dengan perasaan tak tahulah macam mana, takabur, riak dan lain sebagainya, kan. Dan dia yakin dengan amal soleh itu dia akan jadi ahli syurga. Namanya Madid Musyawarah kalau tak salah, kan. Okay. Jadi walaupun cerita tu kelihatan tidak serius, tapi sebenarnya mesej yang nak disampaikan tu sangat penting, sangat serius. Orang yang beramal soleh, dia akan iringkan dua perasaan, al-khawf wa raja. Al-khawf ni dia merasa takut, merasa bimbang seandainya amalnya ini tidak cukup soleh, tidak cukup bagus di sisi Allah SWT. Ar-raja ni bermaksud walaupun dia rasa takut dan bimbang amalan tadi tidak diterima, tetapi dia ada pengharapan, dia ada rasa berhasrat dan niat dan cita-cita, ya Allah terimalah amalan ini walaupun tidak seberapa. Ya Allah terimalah sedekah ini walaupun hanya RM5, contoh kan. Ya Allah terimalah amalan ini walaupun kelihatan sangat kecil, ya Allah. Dia ada rojak, dia ada harapan. Jadi perlu ada dua-duanya, maka insya-Allah itu adalah amalan yang datang daripada hati yang bertakwa. Yang kedua, istiqamah dalam kebaikan. Berusaha untuk sentiasa ikhlas, sentiasa melaksanakan kebaikan itu dan tidak meninggalkan kebaikan itu. Walaupun manusia ini akan diuji dengan naik turunnya iman, tetapi usaha kita dinilai oleh Allah SWT. Contoh, time rajin, time mood tengah baik, time sihat, mungkin mudah untuk melaksanakan puasa sunat, solat sunat, tetapi apabila sakit, apabila susah, apabila cuaca yang tidak mengizinkan, amat sukar untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, tapi kita bermujahadah untuk cuba juga beribadah, maka di situ ada nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada nilai istiqamah. Dan mungkin pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah berikan jaminan
pada mereka yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan keimanan dan keyakinan tersebut, maka bagi mereka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tiada ketakutan bagi mereka dan mereka itu tidak akan sedih, insya-Allah, ya, tidak akan sedih di dunia dan mudah-mudahan juga di akhirat kelak. Jadi macam mana pula Ustazah, kita ni kadang-kadang nak buat dosa juga, kadang-kadang terbuat dosa juga, sebab kadang-kadang tewas pada hawa nafsu. Ya betul, manusia memang mempunyai hawa nafsu, kita bukan malaikat. Kita memang terjebak pada dosa, kerana itu fitrah kita. Tetapi Allah SWT menjanjikan innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya amal baik, amal saleh itu akan menghapuskan amal-amal buruk ataupun catatan-catatan dosa. Jadi pahala menghapus dosa. Yang terbuat dosa cover balik dengan perbuatan amal saleh, mudah-mudahan beroleh pahala, mudah-mudahan pahala itu menutupi dosa-dosa tadi. Jangan putus asa. Yang penting istiqamah. Ya, yang ketiga, memperbanyakkan ingat mati. Al-iktharu min zikril maut. Kenapa nak kena ingat mati Ustazah? Kerana sebenarnya dengan mengingati mati, dia akan dapat mencantas jiwa nafsu kita yang sukakan kelazatan dunia. Dia dapat menewaskan syahwat kita yang ingin melakukan maksiat. Dia dapat melembutkan hati yang keras dan dia dapat membangkitkan jiwa-jiwa yang tidur agar tidak melupakan Allah dan agar sentiasa mengetahui bahawa kematian itu akan datang pada bila-bila masa. Barang siapa yang mengingati kematian akan dianugerahkan dengan 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilu taubah, akan dipercepatkan taubatnya. Yang kedua, qana'atul qalbi, hati merasa qana'ah, merasa tenang. Wa nasyatul ibadah, yang ketiga, kerajinan melaksanakan ibadah. Jadi bagaimana kita nak dapat mengingati mati? Walaupun kita tahu kita akan mati, tapi seringkali manusia lupa bila dia akan mati. Jadi di sana ada tipsnya, ada beberapa tips di sini. Antaranya ialah yang pertama adalah apabila kita menyaksikan orang yang sedang berada dalam situasi sakaratul maut. Itu akan dapat membantu kita mengingati kematian. Kita tengok dia sakaratul maut, kita akan terasa kita pun akan mungkin menghadapi situasi seperti dia. Wa taghsilul mauta, dan juga memandikan mayat, memandikan jenazah. Dan juga ittiba'ul janaiz, ikut jenazah hingga ke kubur. Wa tasawwur ahwal ba'dal mamat, dan membayangkan kehidupan setelah kematian yang akan menyebabkan jiwa kita akan terputus terus daripada mengingati nafsu syahwat dan juga akan menghalang kita daripada keinginan untuk tidur berpanjangan dan juga menyebabkan badan kita tidak ingin bermalas-malasan berterusan. Wa yushajji'u 'alal 'amali, dan juga kita menyuntikkan semangat untuk beramal dan juga akan menambahkan rasa kita untuk berijtihad dan mujahadah. Jadi ini adalah tips bagaimana kita dapat memperbaiki diri kita dengan mengingati mati. Contoh mengingati mati ialah contoh apabila dia melaksanakan solat, bayangkan itu solat yang terakhir. Seolah-olah kita akan mati tidak lama lagi. Masya Allah, khusyuk insya-Allah. Cuba try. Boleh cuba try. Start pada wuduk tu lagi. Imagine bahawa ni wuduk yang terakhir. Macam mana kita nak perform all out lah. Macam kalau kita nak graduate daripada universiti tu, kita rasa ni dah last year dah ni, lepas ni dah tak ada dah, habis dah graduate dah kerja dah lepas ni. Mesti kita akan hayati benar-benar kehidupan kita yang di saat-saat akhir, contohnya di kampus kita kan. Wa yazurul mauta, menziarahi orang mati, menziarahi orang sakit, dan juga yang tadi mengikuti orang sehinggalah ke kuburnya. Yang keempat, bagaimana untuk memperoleh husnul khatimah? Sentiasa bertaubat. Jadi salah satu daripada jenis taubat yang boleh dilakukan ialah dengan istighfar. Ini apabila kita melakukan dosa kecil. Tetapi sekiranya dosa yang dilakukan itu besar, maka perlulah taubat nasuha. Dan Allah SWT berfirman pada manusia, ya, faqultu astaghfiru rabbakum. Maka aku berkata, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah pada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu maha pengampun. Dan dengan pengampunnya Allah itu, Allah turunkan daripada langit hujan yang dihantarkan hujan yang lebat. Wa yundidkum, dan Allah juga memberikan ganjaran harta, anak-anak kepada kita dan juga kebun-kebun dan yang mana daripadanya mengalir sungai-sungai. Maksudnya bila kita istighfar, kita minta ampun, tu yang ada solat solat memohon hujan kan. Dalam solat tu kan mengandungi lafaz-lafaz doa, kita meminta ampun pada Allah SWT bila kemarau panjang, Allah ampunkan, Allah turunkan hujan.
Dan itu benar-benar terjadi. Even di Malaysia pun sudah pernah terjadi apabila majlis orang kata pejabat-pejabat mufti-mufti menyuruh negeri-negeri untuk solat istisqa, memohon hujan. Dalam itu kita ada taubat, dalam kandungan solat itu ada kita memohon keampunan Allah, Allah turunkan hujan. Itu tanda-tanda keampunan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Begitulah manusia apabila ditimpa musibah dan bala, perbanyakkanlah istighfar, termasuklah dalam situasi kita sekarang ini, pandemik COVID-19, banyak usaha dah dibuat secara fizikalnya, secara medikalnya, vaksinnya dan lain sebagainya. Maka kita gandakan usaha kerohanian kita. Apa kata kita beramai-ramai memohon Allah setiap hari, memohon keampunan Allah setiap hari, setiap orang 100 kali. Kita cuba yang tu, insya-Allah kan. Jadi kerana istighfar ini sebenarnya menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Ya? Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini bagi dosa-dosa besar. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Maka diharapkan maka Tuhanmu akan mengampunkan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam syurga. Wa tubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kepada Allah secara keseluruhannya wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian berjaya. Rupa-rupanya taubat ni adalah satu kunci kejayaan. Taubat merupakan kunci kejayaan hidup. Sebab tu kalau ada orang tanya susah macam mana nak minta doa kita makbul, taubat dulu. Taubat dulu. Dengan makbulnya doa kita insya-Allah, maka kita sudah dibukakan jalan-jalan kejayaan. Percayalah apabila kita lepaskan diri kita ni daripada dosa-dosa besar, dan dosa-dosa kecil itu kita tak dapat lari, tetapi insya-Allah doa tu akan lebih makbul. Kita akan dapat rasakan makbulnya itu di sisi Allah SWT. Dalam kehidupan kita kita dapat rasa kemakbulan tersebut. Kunci dia ialah taubat daripada dosa-dosa besar, minta ampun daripada dosa-dosa kecil. InsyaAllah dibukakan salah satu pintu-pintu kejayaan. Yang kelima, bersangka baik dengan Allah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ya, adakah manusia itu menyangka mereka itu ditinggalkan? Dengan apabila mereka berkata mereka beriman, maka mereka tidak diuji? Tidak. Allah kata tidak. Kamu akan diuji. Bila kamu kata kamu Islam, kamu iman, kamu akan diuji. Maka inilah ujian-ujian yang sedang menimpa kita. Dan apabila kita ditimpa ujian, apakah reaksi kita? Apakah respon kita? Adakah kita akan berputus asa dengan rahmat Allah? Adakah kita akan berprasangka buruk dengan Allah? Adakah kita akan mempersoalkan takdir Allah pada diri kita? Maka di situ diperingatkan bahawa Allah sentiasa bersama dengan prasangka hamba-Nya. Ya, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Inna zanna khairan fa khair. In zanna khairan fa khaira. Wa in zanna syarran fa syarra. Aku bersama dengan prasangka hamba-Ku. Sekiranya hamba-Ku berprasangka baik, maka baiklah. InsyaAllah jadinya. Dan sekiranya hamba-Ku berprasangka buruk, maka buruklah. Contoh prasangka ni apa? Macam kita doa tapi kita dah main setting dah. Aku doa lama dah ni tapi tak makbul pun. Tu nampak tu ada prasangka kat situ. Kan? Jadi, ataupun aku doa ni tapi tak tahulah makbul ke tidak. Ada prasangka di situ. Tapi sepatutnya kita doa, ya Allah, berdoa aku serah padamu ya Allah, engkau pasti akan makbulkan dengan ketentuan yang terbaik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang Allah tak bagi sebiji yang macam kita doa tu, Allah bagi yang lain, tapi rupanya itu lebih baik untuk kita. Sebab apa yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah sebenar-benarnya yang terbaik bagi kita, dunia dan akhirat. Dan yang keenam, pendekkan angan-angan dan berwaspada dengan kehinaan dunia. Maksudnya apa? Letak cita-cita secara sederhana, mesti yang terbaik, tetapi jangan berlebih-lebihan di luar rasional dan logik manusia. Dan kita kena berwaspada juga dengan kehinaan dunia. Maksud kehinaan dunia ni adalah kenikmatan yang kita lihat di dunia ni seolah-olah indah, tapi hakikatnya itu adalah sesuatu yang hina. Jadi kita kena berjaga-jaga. Dan Allah dah tekankan ini dalam ayat surah Al-Hadid, ya. Ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu adalah ibarat suatu permainan dan suatu hiburan dan suatu perhiasan, suatu yang dibangga-banggakan di kalangan kalian. Kalian suka perbanyak-banyakkan harta. Berlumba ni. Siapa kereta siapa lebih besar, rumah siapa lebih besar kan. Wal aulad, anak siapa lebih ramai kan. Seperti mana orang, tak apalah yang ni panjang ayat ni, tak perlu saya pendekkan sebab masa pun dah suntuk kan. Jadi Allah dah peringatkan kita, this is the nature of the world. Competition, persaingan dan lain sebagainya, tapi Allah ingat wa mal hayatud dunya, Allah peringatkan kita, tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan suatu nikmat yang memperdayakan. Kalau orang terlalu sibuk cari harta, dia terpedaya dengan nikmat tersebut. Harta memang nikmat, tapi jangan sampai kita tenggelam
dan lupakan perkara lain kerana fokus pada harta. Sama juga dengan wanita, sama juga dengan anak dan lain sebagainya. Jadi Abdullah ibnu Umar pernah berpesan bahawa Rasulullah pernah memberitahunya dan mengingatkannya, jadikanlah dunia ini ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadikanlah kehidupan dunia seorang-orang engkau ni orang asing. Maknanya orang asing ni dia takkan selama-lamanya kekal di situ. Tidak akan mukim di situ selama-lamanya. Aw 'abir sabilin, ataupun seorang yang sedang melintas sahaja. Maknanya lepas ni kita akan pergi. Kita akan tinggalkan. Betul. Bila kita anggap dunia ni sesuatu yang sementara, kita ni orang asing di sini, kita hanya lalu saja di sini, singgah saja, kita akan pergi, maka insya-Allah itu menjadi sokongan untuk kita beroleh husnul khatimah. Yang ketujuh yang kita dah sebutkan tadi, berdoa agar memperoleh husnul khatimah. Ustaz nak bagi beberapa doa di sini. Antara yang paling penting dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, anugerahkan kepada kami di dunia ini dengan kebaikan dan di akhirat dengan kebaikan, dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Doa lain, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ini nak doa istiqamah ni. Kan? Amalkan sebelum memberi salam setiap kali tahiyat akhir pada rakaat terakhir salat wajib kita, salat kita insya-Allah. Ataupun Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, berikanlah kesudahan yang baik dalam setiap perkara yang kami lalui. Aqibah tu nampak bahasa Melayu akibat. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Dan lepaskan kami daripada kehinaan dunia dan juga daripada azab akhirat. Dan doa lain yang terkenal, Allahumma khtim li bihusnil khatimah wa la takhtim alayya bisu'il khatimah. Ya Allah, tamatkanlah penghujung hidupku dengan husnul khatimah dan jangan engkau tamatkan penghujung hidupku dengan su'ul khatimah. Dan yang terakhir, insya-Allah, berjaga-jaga daripada faktor yang membawa ke pengakhiran yang buruk. Jadi di sini perlu ada rojak, pengharapan, ada takut supaya kita ini sentiasa seimbang hati kita. Takut, kita harap kita masuk syurga, kita harap kita husnul khatimah. Kita kena ada takut juga, ya Allah, aku takut jika aku tidak husnul khatimah. Jadi kita kena tahu apa perkara yang boleh menjebakkan manusia ke dalam pengakhiran yang buruk. Kita kena tahu supaya kita tidak terjebak. Iaitu yang pertama, apabila akidah tu fasad, rosak, tenggelam dalam perkara-perkara ciptaan-ciptaan reka-rekaan yang tidak pernah pun diperkenal, diajar oleh Nabi SAW, sehingga menjauhkan kita daripada akidah yang sahih, macam pakai tangkal kan, perkara-perkara pelik gantung ayat 1000 dinar untuk jadi kaya, contoh kan, itu menangkalkan ayat Quran. Nifaq, hipokrisi, berpura-pura kan. Jangan sampai kita ada perasaan nifaq tu, pura-pura zahir baik, hati buruk. Na'udzubillah min zalik, kita cuba perbaiki. Kemudian jangan sampai kita ada beza antara batin dan zahir. Kalau boleh jujur, amanah sentiasa sepanjang masa. Kemudian taswif bitaubah, atau menangguh-nangguhkan taubat sebab dia rasa masih muda ke, dia masih lambat lagi, aku sihat lagi, tak sakit lagi dan lain sebagainya. Ataupun terlalu panjang hayalannya, ataupun terlalu cintakan dunia, ataupun hatinya ini bergantung selain pada Allah. Hati dia bergantung pada si dia ke, si buah hati ke, bergantung pada mak bapak sepenuhnya ke, bergantung pada bos ke, maknanya selain pada Allah SWT. Kita tidak boleh menggantungkan hati kita selain pada Allah SWT. Kemudian sukakan berbuat maksiat dan berterusan di dalam maksiat, na'udzubillah, ini semua penyebab penghalang husnul khatimah. Intihar, bunuh diri, ataupun ya'su min rahmatillah, berputus asa dengan rahmat Allah, dia dah give up dah, Allah tak sayang aku, Allah tak perhatikan aku. Itu jangan itu perkara yang boleh menghalang kita pada husnul khatimah. Berkawan dengan orang yang ahli fasad, orang yang suka buat fasad, tidak istiqamah dalam ketaatan, baik sekejap tapi nanti buat maksiat banyak-banyak, itu pun tanda juga ataupun menghalang juga. Dan apa saja yang melanggar perintah Allah, perintah Rasulnya, dan juga apa saja yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi antara sebab yang terkini lah untuk zaman kita ni, apabila kita terjebak dalam zaman teknologi, berlakunya dosa-dosa melalui internet dengan menonton porno contohnya, ataupun menyebarkan berita yang palsu contohnya, atau fitnah-fitnah contohnya, dan melalui WhatsApp, melalui Facebook dan lain sebagainya, tanpa kita tabayun dahulu kesahihan khabar tersebut. Jadi kita tengoklah ini di antara penyakit-penyakit dan juga yang akan menambah lagi kesakitan mental, kesakitan jiwa, dan menambah lagi permasalahan di dalam masyarakat kita yang berlaku di zaman akhir ini. Natijah
kurangnya rasa bersyukur pada nikmat-nikmat Allah SWT, ataupun natijah kerana terlalu kuatnya cinta pada kenikmatan dunia. Jadi sesungguhnya ini adalah suatu kegagalan dalam merasakan kenikmatan yang hakiki, tetapi dia leka dengan nikmat yang fana ini, dan dia akan menyebabkan ramai orang akan berputus asa. Dan inilah yang juga mendorong kepada sebahagian mereka sehingga terjebak dalam membunuh diri, ya, wal-a'yazubillah, kerana dia telah kecewa dengan segala apa yang ada di sekelilingnya. Jadi itu sajalah daripada Ustazah untuk malam ini. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Masya Allah. Saya tak rasa masa tu berlalu bila dengarkan perkongsian Ustazah tadi. Dia rasa macam sebab kita dapat sesuatu yang baru kan, jadi kita tak rasa macam masa tu berlalu dengan sangat cepat lah. Saya rasa saya tak perasan tu saya dah pukul 10.30. Masya Allah. Jadi saya kira di Facebook kita tak ada soalan daripada Facebook. Jadi saya kira mereka pun jelas lah. Alhamdulillah penonton kita jelas dengan perkongsian Ustazah pada malam ini. Jadi sebelum kita tutup perkongsian kita pada malam ini, mungkin Ustazah boleh rumuskan kesimpulan sedikit ataupun harapan Ustazah kepada para penonton, insyaAllah. Okey, baik. Jadi secara kesimpulannya, Alhamdulillah Ustazah rasa insyaAllah kita beramai-ramai akan berusaha untuk menyampaikan segala ilmu, poin-poin yang telah kita kongsikan pada malam ini sebagai salah satu ikhtiar amal saleh kita menyebarkan ilmu Allah SWT dan cuba mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan usaha kita berkongsi ilmu dengan seramai mungkin ini akan meningkatkan lagi keberkatan Allah SWT dan taufiqnya agar kita dapat beroleh istiqamah, kita akan dapat beroleh kesabaran dalam melaksanakan kebaikan dan amal saleh, dan juga kesabaran dalam meninggalkan maksiat dan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Ustazah, mudah-mudahan ilmu yang kita bincangkan pada malam ini akan berpanjangan, dan sekali lagi Ustazah Ustazah tawarkan memang buku ini adalah wakaf, dan siapa saja boleh memilikinya dan siapa saja boleh menyebarkannya, kerana itu adalah harapan antara salah satu usaha kita yang kita harapkan dapat mempermudahkan perjalanan kita semua pada malam ini agar beroleh husnul khatimah yang diimpikan oleh setiap insan. Ya, jadi Ustazah rasa itu saja pada Ustazah. Ustazah mohon maaf di atas barang kekurangan, kesilapan, kelemahan diri, ya, sebagai manusia biasa tentu tidak sunyi daripada melakukan kesilapan, dan yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua beroleh keikhlasan dan juga diberikan istiqamah insya-Allah hinggalah ke akhir hayat kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengan berakhirnya tadi rumusan daripada Ustazah, mungkin saya pun akan rumuskan sedikit apa yang saya dapat pada malam ini, masya-Allah. Jadi apa yang poin utama yang saya nampak pada malam ini adalah kita kena usaha untuk dapatkan husnul khatimah tu. Jadi kita kena berusaha untuk mendapatkannya sebab dia bukan perkara yang datang tiba-tiba, tapi dia adalah perkara yang kita kena tanam, macam saya cakap, yang kita kena tanam, dan kemudian hasilnya tu nanti kita akan dapat di akhirat nanti. Jadi benda tu adalah satu yang kita kena jaga sepanjang kita hidup ni untuk hasilnya di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi jika ada peluang untuk buat kebaikan tu, maka rebutlah. Jangan macam contoh ada orang datang kat kita minta tolong, boleh tak minta tolong nak buat ni, kita pun macam alah aku pun ada masalah juga. Jangan fikir macam tu. Kita kena fikir tak apalah, saya tolong dia, insyaAllah kot akan ada nanti pahala kebaikan kepada kita untuk hari akhirat nanti, insyaAllah. Jadi yang utamanya dalam setiap ibadah kita pun kita kena ikhlas. Kita kena ikhlas dengan apa yang kita buat. Betul lah, sebab amal ibadah tu kalau kita buat bukan kerana Allah, maka dia jadi sia-sia, betul tak Ustazah? Dia akan jadi sia-sia. Macam so begitulah insyaAllah. Jadi saya nak ingatkan lagi sekali kepada para penonton, jangan lupa untuk isikan My Trends untuk staff USIM dan juga e-Tulabia bagi mahasiswa dan mahasiswi Universiti Sains Islam Malaysia. Dan juga boleh tuliskan email jika inginkan buku e-book Ustazah. InsyaAllah kita sebarkan perkara yang baik supaya ramai lagi dapat manfaat.
Dan dengan berakhirnya sesi perkongsian tadi, maka tamatlah juga program kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi pada Ustazah Rodatul Firdaus kerana saya rasa banyak input yang kita dapat hari ini dan saya harap penonton sekalian, kalian boleh mungkin ambil gambar nota tu, kemudian sharekan lagi, kongsikan lagi di media sosial dan mungkin boleh tag Instagram Pusat Islam Museum supaya kami boleh repost dan lebih ramai lagi tahu apa sebenarnya Ustazah kongsikan dan apa sebenarnya intipati yang berada dalam buku yang Ustazah tuliskan. Okey, jadi itu sahaja saya rasa. Tanpa melengahkan masa lagi, saya minta maaf jika ada kekurangan daripada saya, daripada kami, pihak penganjur. Dan terima kasih Ustazah. Saya tutup program kita dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas, insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika. Okay, Alhamdulillah.